Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afnan Nafisah binti Nur Muhammad, nombor matrik 200355, ingin membentangkan tentang kursus FCE 3804, pengalaman awal di sekolah. Saya telah melaksanakan kursus ini pada 8 hingga 19 Ogos 2021 bertempat di Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi atau nama singkatannya SAKTI. Baiklah, saya mulakan dengan sejarah Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi. SAKTI merupakan ahli keluarga sekolah berasrama penuh SDP yang ke-34. Kerja-kerja untuk pengukuran tapak sekolah telah dimulakan pada bulan Februari 1994. Pada bulan Mac tahun yang sama, kerja-kerja meratakan tapak telah dijalankan. Kerja-kerja pembinaan mengambil masa 2 tahun 2 bulan. Majlis penyerahan bangunan SAKTI kepada Kementerian Pelajaran Malaysia melalui Jabatan Pelajaran Johor oleh JKR Kejora telah dilangsungkan pada Ogos 1996. Kumpulan pertama pelajar tingkatan 1 seramai 179 orang telah melapor diri pada 12 Ogos 1996. Pengetua pertama Tuan Haji Ahmad bin Wagiman dibantu oleh Encik Nasuha bin Paiman sebagai penolong kanan akademik dan Tuan Haji Osman bin Ahmad sebagai penolong kanan hal ehwal murid. Seterusnya adalah visi dan misi Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi. Visi SAKTI adalah pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera, manakala misi SAKTI adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti. Lokasi Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi terletak di atas satu kawasan 50 ekar, kira-kira 50 km dari Bandar Kota Tinggi, Mahala ke Pusat Pelancongan Desaru dan 90 km dari Johor Bahru. Terdapat banyak infrastruktur di Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi. Antaranya adalah perpustakaan, bengkel kemahiran hidup, makmal sains, makmal komputer, dewan serbaguna, asrama, surau Al-Jawahir, gelanggang futsal, koperasi, bilik kaunseling dan banyak lagi. Berikut merupakan beberapa kemping gambar di persekitaran dan bilik darjah Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi. Antaranya adalah Asrama Putera, Surau Al-Jawahir, bilik darjah dan Anjung Sakti. Pemerhatian terhadap proses PDPR secara dalam talian. Berdasarkan pemerhatian saya, terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan dalam aktiviti semasa pengajaran dan pembelajaran di rumah. Antara kekuatan aktiviti PDPR adalah kebanyakan pelajar memberi respon yang pantas apabila ditanyakan soalan oleh guru. Yang kedua, sesi soal jawab di awal pembelajaran dapat menguatkan memori pelajar tentang topik yang telah dipelajari. Yang ketiga, cara penyampaian guru kreatif dan menarik. Hal ini dapat mengelakkan pelajar daripada kebosanan. Namun terdapat juga beberapa kelemahan dalam aktiviti PDPR. Yang pertama, amali dalam subjek kimia terutamanya tidak dapat dilakukan oleh pelajar. Mereka hanya dapat melihat demonstrasi daripada guru disebabkan pandemik COVID-19 ini. Yang kedua, guru tidak dapat memantau kelakuan pelajar kerana pelajar enggan membuka kamera semasa di dalam kelas. Pelbagai kemudahan alat bantu mengajar ABM dan bahan bantu mengajar BBM yang digunakan oleh guru penasihat saya. Alat bantu mengajar seperti komputer dan telefon pintar, manakala bahan bantu mengajar seperti modul kimia Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi, rakaman video daripada guru, YouTube, Google Form, Google Meet, klip audio dan slide. Sepanjang saya melaksanakan kursus ini, terdapat beberapa amalan pedagogi yang diamalkan oleh guru di sekolah. Yang pertama, pembelajaran berpusatkan pelajar. Pembelajaran berpusatkan pelajar menjadikan pelajar lebih aktif dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran melalui aktiviti kerja lapangan, kuis dan penggunaan ICT secara optimum. Guru juga berperanan sebagai fasilitator dan pembimbing dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Selain itu, amalan pedagogi yang diamalkan adalah pelaksanaan aktiviti hands-on yang berkesan. Pembelajaran ini berlaku secara langsung dengan pengalaman murid-murid. Mereka akan melakukan sendiri aktiviti yang dilaksanakan dan berkait langsung dengan pengalaman mereka. Pembelajaran melalui aktiviti hands-on dapat memberikan pelajar pengalaman sebenar terhadap konteks pembelajaran yang dijalankan dalam bilik darjah. Seterusnya, penyediaan rancangan pengajaran. RPH iaitu rancangan pengajaran harian yang baik akan membuatkan PDP yang dilaksanakan menarik dan mencapai objektif yang sepatutnya. Yang kedua, guru mengimplementasikan maklumat berkaitan KSSM dalam RPH. Guru juga memaparkan cara penilaian dalam buku latihan pelajar. Pembinaan soalan peperiksaan pelajar yang perlu menepati kira-kira tahap perkembangan pelajar dengan terperinci beserta contoh. Pelaksanaan KPAT.
Guru bertindak sebagai pemudah cara yang melaksanakan pelbagai aktiviti berpusatkan pelajar, menyediakan aktiviti yang dapat mencabar minat pelajar dan menggunakan penyoalan aras tinggi secara berperingkat bagi mendorong pelajar memberi pandangan serta membuat penyelidikan dan penerokaan secara terancang dan berstruktur. Seterusnya, pemupukan dan pembudayaan KBAT dapat membantu pelajar melakukan pemikiran seperti membuat analisis dan informasi yang seterusnya dapat meningkatkan kefahaman serta meningkatkan prestasi pencapaian mereka. Persediaan diri sebagai bakal guru. Yang pertama, bakal guru perlu melibatkan pelajar dalam pembelajaran secara kolaboratif dan menggunakan pelbagai teknik pembelajaran secara berkumpulan serta berkemahiran dalam mengaplikasikan pelbagai alat teknologi dalam mencari maklumat dan mempermudahkan pembelajaran. Yang kedua, guru perlu merancang dengan teliti melalui RPH agar dapat mencapai objektif dan maklumat pada setiap sesi pembelajaran dan dapat melahirkan pelajar yang padat dengan ilmu serta mempunyai sahsiah yang baik. Yang ketiga, guru perlu menggunakan teknik dan strategi pengajaran yang pelbagai bagi meningkatkan kemahiran pelajar dan tahap pemahaman mereka. Yang terakhir, penggunaan teknologi yang baik akan memberikan impak yang positif kepada pelajar untuk memahami dan fokus terutamanya apabila pembelajaran pada waktu petang, di mana pelajar sering mengantuk di dalam kelas. Terusnya, refleksi terhadap budaya kerja dan budaya sekolah. Berdasarkan pemerhatian saya, terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan juga di dalam aktiviti co-curriculum. Antara kekuatan aktiviti co-curriculum adalah pelajar didedahkan dengan unique form yang terdapat di universiti seperti pelapis, kursus dan kosispa bagi menarik minat pelajar. Yang kedua, pelajar dapat menunjukkan kemahiran dalam kaki walaupun di rumah dengan merekodkan video. Yang ketiga, pelajar dan kelas yang aktif diberi penghargaan dan pengiktirafan. Kelemahan dalam aktiviti co-curriculum adalah sebilangan pelajar tidak dapat mengikuti program ini disebabkan isu liputan jaringan komunikasi di kawasan rumah mereka. Yang kedua, terdapat juga pelajar yang tidak menjawab soalan kuis di dalam Google Form yang disediakan oleh guru penasihat. Aktiviti co-curriculum unit berinform berlangsung pada 11 Ogos 2021 yang menyasarkan semua pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Saya telah menyertai pada yang beruniform pengakap sepanjang berada di sekolah. Proses pengendalian aktiviti co-curriculum adalah guru penasihat program membuat akan menghantar pesanan melalui aplikasi Telegram atau WhatsApp dengan butiran yang lengkap. Kedua, para pelajar diminta untuk menonton beberapa video yang disediakan melalui aplikasi YouTube. Kemudian pelajar perlu menjawab soalan kuis di dalam Google Form yang diberikan oleh guru penasihat. Kepentingan aktiviti co-curriculum terhadap profesionalisme keguruan. Yang pertama, merealisasikan falsafah pendidikan. Seiring dengan intipati falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin membentuk insan seimbang dari aspek jasmani, rohani, emosi dan intelek, guru juga perlu melahirkan pelajar-pelajar yang bukan sahaja cerdas dalam bidang pelajaran, malah aktif dalam sukan dan persatuan. Kedua, memupuk sahsiah dan pembentukan perpaduan. Guru memupuk semangat kerjasama, muhibah dan toleransi dalam kalangan pelajar. Aktiviti seperti perkemahan atau latihan dalam kumpulan dapat melatih pelajar membuat kerja secara berpasukan dan bekerjasama seterusnya dapat menyediakan pelajar cara hidup bermasyarakat. Yang terakhir adalah tahap disiplin murid untuk kehidupan. Aktiviti co-curriculum dapat memberi peluang kepada pelajar untuk melatih diri dan mencuba perkara baharu, dapat memupuk sifat kepimpinan dalam kalangan pelajar dan melatih pelajar menjalankan tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan baik. Bahagian yang terakhir adalah rumusan. Saya telah dapat menimba banyak ilmu dan pengalaman baru sepanjang melaksanakan tugasan pengalaman awal di sekolah. Program ini telah meninggalkan kesan yang positif terhadap diri saya sebelum menempuhi alam pekerjaan sebagai seorang tenaga pengajar di masa hadapan. Saya dapat mempelajari cara untuk meneruskan dan melaksanakan tugas sebagai seorang guru dengan sebaik mungkin. Saya ingin memberi beberapa cadangan penambahbaikan terhadap PDPR di sekolah. Yang pertama, guru perlu berhubung dengan pelajar dan ibu bapa, terutama bagi pelajar yang kerap tidak hadir ke kelas PDPR. Yang kedua, sekolah harus mementingkan juga subjek pendidikan jasmani supaya kesihatan pelajar tidak terabai. Dan yang ketiga adalah guru hendaklah mempelbagaikan penggunaan teknologi dan aplikasi di internet. Dan yang paling terakhir adalah cadangan program sulam. Cadangan yang pertama adalah program rakan karib.
Program ini melibatkan warga sekolah dan komuniti luar di sekitar Bandar Penawar. Maklumat program ini adalah untuk mengasah tahap kepimpinan pelajar dan meningkatkan interaksi antara pelajar dengan komuniti. Jaringan kedua adalah program eksplorasi media sihat. Program ini melibatkan kerjasama antara warga sekolah dan badan kerajaan serta badan bukan kerajaan iaitu NGO. Maklumat program ini adalah bagi memastikan guru dan pelajar sentiasa peka terhadap kesihatan mental mereka. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.